Assalamualaikum anak-anak SPM 2021. Ya, kita dah sampai kepada tajuk yang ketujuh. Tajuk yang dua bab terakhir. Malaysia di persada dunia. Ada dua tu Asas, pemantapan, kita akan belajar 8 SP. Ini video yang pertama hari ini, iaitu 9.1. Jadi bab ini kita belajar sampai ke luar negara. Seronok ni nak melancong zaman PKP ni. Inilah cara dia. Baik. Apa yang kita akan belajar anak-anak? Nampak sini. Atas memula. Tajuk kita dasar luar. Kita akan belajar tentang pendirian kita lah. Pendirian pemimpin kita. Tak ada apa. Pemimpin kita. Tentang isu antarabangsa. Bila sebut antarabangsa, ada juga tak tahu. Ini macam serantau ni senang cerita ASEAN lah serantau ni contohnya, antarabangsa ni contohnya PBB, OIC, besar lagi lah bawah ni dah diterangkan. Okay, good. Kita akan pergi pada tajuk yang pertama. Tak sabar ni Okay, latar belakang, biodata. Bila sebut latar belakang, pelajar kena faham dua. Sebab ni mungkin soal objektif ni. Bilakah? Kata soalan objektif, dimulakan dengan perkataan bilakah. Jadi kita tengok, sejak bila? Zaman kerajaan Melayu, itu sebelum zaman Melaka dan zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dengan maksudnya Melaka tu adalah hubungan dengan kerajaan lain, itu huraian dia. Contohnya kerajaan Cina, Chehtu, Champa, Siam dan sebagainya. Good. Bila kita dah tahu itu latar belakang, barulah kita boleh pergi tajuk yang pertama. Hubungan luar sebelum Melaka. Maksudnya kerajaan Melaka belum ada. Okay, dia ada dua sini. Kita tengok hubungan luar sebelum Melaka, hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka. Sebab cikgu bagi bersama dengan latihan ni, hubungan luar negara telah berlaku. Nampak? Sebelum. Kena faham sebelum. Semasa dia nak 8 markah. Maksudnya kita kena tahu dua. Eloknya perenggan pertama tu sebelum, perenggan kedua tu semasa. Tengok cikgu dah letakkan bimbingan jawapan ini untuk pelajar jawab dalam latihan nanti. Baik. Sebelum, dia tengok. Ini fakta. Sebelum Kesultanan Melayu Melaka, kita dah belajar tingkatan 4 bab 1. Kita dah ada kerajaan awal. Ini fakta. Contohnya, Pan-Pan, Langkah Suka, Chehtu. Baik. Itu ialah contoh. Yang mana kerajaan ini telah mengadakan hubungan dengan Cina. Huraian. Sambung lagi. Kerajaan Pan. Dia menghantar utusan ke China. Udah dapat 4 markah. Kalau markah kita 4, fakta, contoh, huraian. Okey, habis kerajaan 1. Langkah Suka juga menghantar. Jadi kalau pelajar faham tentang China ni, bab ini semua China. Langkah Suka menghantar hubungan ke China. Dapat markah lagi. Jadi terus diletak macam. Ini menunjukkan bahawa ini menunjukkan tu inference lah. Adanya hubungan kerajaan awal itu dengan China. Senang je nak ingat. Kerajaan awal, Pan, Langkah Suka. Ingat dua tu. Sebab kita nak huraikan nanti gitu. Pan hantar utusan ke China. Langkah Suka menghantar utusan ke China. Sekali kan kerajaan Pan dan kerajaan Langkah Suka menghantar utusan ke China. Jadi dapatlah pelajar jawab pada soalan cikgu tadi ni. 4 markah untuk sebelum. Sebelum tu. Okey. Yang kedua, hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka. Zaman Melaka. Kita tengok. Zaman Melaka ni hebatlah. Daripada Parameswara sampai Sultan Mahmud. Sebelum tu ada gemilang zaman Sultan Muzaffar Shah, Mansur Shah, Alauddin. Hebat semua. Baik. Hubungan erat dengan pelbagai. Bila sebut pelbagai ni pelajar, nama pun pelbagai. Banyaklah. Dia rantau atau di luar alam Melayu. Dia rantau Melayu pun pelajar kena tengok. Contohnya Siam lah. Senang.
Luar alam Melayu contohnya mungkin kita panggil Rukyu, Jepun. Baik. Kita dapat markah tu. Kalau rantau ni contohnya kalau kita nak bagi, sini pelajar nak bagi juga ngada-ngada nak bagi juga, boleh. Kalau rantau kita ni contohnya Siam. Luar alam Melayu. Mungkin kita nak bagi contohnya apa? Mungkin ke China boleh. Jepun pun boleh. Atau ada Jepun pun senang lah. Rukyu. Arab pun boleh. Baik. Hubungan ini ada dua bentuk. Itu boleh. Boleh ada soal objektif tu. Iaitu hubungan melalui diplomatik dan perdagangan. Ada dua tu. Dua bentuk huraian. Iaitu hubungan diplomatik melalui perdagangan. Bukan huraian. Ini fakta lah. Allah, apa pergi. Baik. Yang kita nampak, diplomatik maksudnya kita ada hubungan kita, kalau sekarang diplomat lah. Di waktu itu menghantar utusan. Ingat Hang Tuah pernah pergi ke mana? Hang Tuah pernah pergi ke China kan? Itu hubungan diplomatik lah. Hubungan perdagangan pula dijalankan dengan kerajaan dan wilayah yang mendatangkan keuntungan. Contohnya kita pernah beli beras ke beberapa buah negara. Kita nampak di situ. Ada berapa markah tu? Ada fakta, ada huraian, ada fakta, ada huraian, ada contoh. Cukup. Inilah yang pelajar nak jawab. Tadi kita dah bagi 4. Yang ini kita kena bagi 4. Bagi lebih tak apa. Untuk kita jawab soalan ini, cikgu dah bimbing, nanti pelajar sendkan jawapan itu pada cikgu. Buktikan hubungan sebelum dan semasa. Nampak soalan itu pun cikgu dah letak dah. Jadi pelajar jawablah dengan detail. Di situ, senang benar bab ini. Baik. Dan kita sambung lagi sikit bawah. Bila kita ada hubungan ni, dia mesti adalah kepentingan. Jumpa saja kepentingan dalam sejarah ini, kesan. Apa kesan kita buat hubungan baik dengan negara luar? Mesti kita faham. Bila sebut kesan, senang cerita pelajar. Dia kesan ni, dia mesti ada kepada ekonomi, politik, sosial. Mana kita nak tengok dari segi politik, ekonomi? Kalau kita tengok di sini, kita letaklah dengan warna merah. Warna merah kita letak ekonomi contoh. Ini ialah ekonomi. Mengekalkan aktiviti perdagangan. Perdagangan ada dua. Menjamin kemakmuran melalui hubungan perdagangan, ekonomi. Senang cerita kalau kita gabungkan, ialah menjamin dan mengekalkan melalui hubungan dan aktiviti perdagangan. Dapat 2 markah. Kita nampak di situ. Okey, mana pula dari segi politik? Dari segi politik apa? Memperolehi kedaulatan politik. Kedaulatan politik pula. Kedaulatan Melaka. Maksudnya ini politik. Kestabilan ini sosial lah. Maksud barulah negara kita aman. Melaka menjadi pusat penyebaran Islam. Kita nampak di situ. Senang benar. Kalau kita nak jawab soalan ini. Di mana soalannya? Ada di belakang. Hubungan luar zaman Kesultanan Melaka telah beri banyak. Bila sebut banyak tu lebih 2 lah. Kepada kegemilangan empire ini. Buktikan kenyataan ini. Markah. Ada 5 pelajar bagi huraian. Cikgu dah letakkan poin-poin tu. Koma kau tak boleh jawab juga. Tak tahulah Okey. Itu kita nampak. Habis awal. Dan kita tengok satu lagi di sini. Zaman British pun ada. Kali ini dah bahagian lain Ini soalan di bahagian lain. Zaman British kita fahamlah. British kita ada hubungan luar. Ni nampak ni. Dengan Negeri Selat 3 Negeri Selat ni jangan tak tahu pula. Tak payah soal lah Sarawak, Sabah dengan dikawal oleh pejabat tanah jajahan. Semuanya di London. Kita kawal situ Okey, itu zaman British, belum merdeka. Zaman Malayan Union, zaman Persekutuan Tanah Melayu. Senang cerita sebelum 1955 lah. Bila kita dah merdeka, kita dah hebat, tahun 57, kita di sini ada 2 perkara. Ingat, soalan boleh tanya di sini. Ini mungkin soalan objektif. Ada 2
perkembangan. Dua perkembangan penting dasar luar. Pelajar kena bezakan. Ini hampir sama dengan tajuk SPM KBSM. Zaman Tunku Abdul Rahman, nampak Tunku dia berbentuk pro barat. Pro ni apa? Bukan bro. Dia beza. Pro dengan bro lain. Oh sorry. Lari ke situ pula begini. Pro ni maksudnya sokong barat. Anti-komunis. Anti ni maksudnya tak suka lah. Benci lah. Aku benci kamu. Aku anti. Lebih kurang gitulah. Ada dua. Sebab pada waktu itu kita kena sokong lah barat. Kita baru merdeka. Kenapa anti-komunis? Sebab kita masih ada ancaman komunis. Belum berakhir lagi. Oh, itu zaman Tunku. Zaman Tun Razak, kita dah maju sikit. Tahun 1970 bukan? Kita dah belajar tu dalam 48 tu. Pada zaman itu kita nampak bersikap tidak memihak. Ini dasar berkecuali lah. Sebab pada waktu itu ada pergolakan di beberapa negara jiran. Contohnya di Vietnam. Dan menjalinkan hubungan dengan negara lain tanpa mengira ideologi. Ini sedap ni. Ini kalau cikgu buat soalan kebat tu kita nampak. Jadi kita nampak dasar luar kita ni. Dia tak statik. Dia disesuaikan mengikut masa. Disesuaikan. Kalau soalan tanya, sesuai. Kita kena sesuai ikut keperluan dan pada masa. Pada masa itulah. Zaman dulu kita tak baik hubungan dengan negara China. Baik dengan China. Kita nampak. Lepas tu ada British dan sebagainya. Okey, nampak. Apa nilainya kita dapat belajar ini? Inilah nilai. Cuba tengok. Sebagai warga negara Malaysia, kita perlu apa? Bekerjasama dengan pemimpin untuk memastikan negara kita dihormati, disanjung tinggi. Banyak jawapan. Dan jangan lupa hantarlah soalan ni. Nampak ni? Mengapa terdapat perbezaan bentuk hubungan? Mesti ada. Mengapa? Jawab soalan ini dan hantar kepada teacher santai sejarah sebelum berakhirnya kelas kita. Okey. Itu saja. Kita jumpa lagi anak-anak. Belajar, terus belajar. Kuasai untuk menguasai sejarah SPM. Jumpa lagi. Terima kasih. Toche.